Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Kerja Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara kerana memberi saya ruang untuk membuat pembentangan kertas konsep yang bertajuk Strategi Pembangunan Profesionalisme Guru melalui Komuniti Pembelajaran Profesional. Sebelum tu, saya Muhammad Nurlizam bin Muhammad Razali selaku pembentang kertas konsep ini. Untuk makluman, kertas ini dibangunkan bersama Dr. Aida Hanim dan saya daripada Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dan merupakan pelajar PhD pentadbiran pendidikan. Seterusnya kita lihat sedikit berkaitan dengan pengenalan dalam kertas ini. Yang pertamanya, kita melihat bagaimana Kementerian Pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang mana terdapat 11 anjakan dalam mentransformasikan pendidikan negara. Antara merupakan fokus utama dalam pelan tersebut, salah satunya adalah berkaitan dengan kualiti guru. Dilihat bagaimana salah satu kualiti guru merupakan aspek utama dalam pembangunan pendidikan negara. Jika dilihat seterusnya, kita pergi kepada profesionalisme guru. Apakah hubungannya profesionalisme dengan kualiti guru? Sebenarnya jika dirujuk kepada melalui Kementerian Pendidikan itu sendiri, kualiti guru adalah merupakan penentu ataupun penanda aras kepada pencapaian kualiti pendidikan negara. Dan jika dilihat dalam kajian yang dilaksanakan oleh Urban 2013 yang menyatakan profesionalisme dalam pendidikan adalah merujuk kepada budaya profesionalisme, tenaga kerja profesional dan terlibat dalam pembangunan profesional. Ini yang dikaitkan. Maksudnya, apabila seorang pendidik yang terlibat secara keseluruhan apa yang dinyatakan tadi, itu yang dianggap sebagai profesionalisme. Jadi melalui bahagian profesionalisme ataupun bahagian pendidikan guru pada dulunya dan sekarang bahagian profesionalisme guru 2013 menyatakan bahawa salah satu aspek pembangunan profesionalisme guru adalah KPP ataupun Komuniti Pembelajaran Profesional. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana laporan yang dikemukakan oleh OECD ataupun Organisation of Economic Cooperation and Development 2016 menyatakan bahawa profesionalisme guru itu sebenarnya adalah pengetahuan, yang keduanya kemahiran dan yang ketiganya amalan untuk menjadikan guru berkesan dan berkualiti. Jadi maksudnya seorang guru yang berkualiti dia perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan sebagainya. Dan seterusnya kalau kita lihat tentang KPP itu sendiri, KPP itu mula masuk atau mula diamalkan ataupun dibudayakan di Asia Tenggara pada tahun 2000. Yang mana pada permulaan negara yang terlibat adalah Singapura, Taiwan dan Thailand. Di Malaysia bermula pada tahun 2011 dan pada permulaan pengenalannya adalah hanya menggunakan kaedah lesson study sahaja, dan kemudiannya seterusnya diikuti dalam pemburuan melalui Narratif Baru Amalan Pendidikan KPPM pada tahun 2019. Itu sejarah ringkas tentang KPP. Okey, seterusnya. Jika dilihat isu-isu yang berlaku berdasarkan kepada kertas konsep ini, beberapa literatur yang diperolehi. Yang pertamanya, terdapat juga kajian menunjukkan bahawa terdapatnya pembangunan profesionalisme yang sering dilakukan di Malaysia adalah berpaksikan atas ke bawah, yang mana program-program intervensi yang dilaksanakan oleh KPM ini dia tidak mengambil kira tentang keperluan sebenar, tetapi lebih melihat dari segi pembangunan profesionalisme yang bersifat berorientasi daripada atas ke bawah. Itu adalah menurut kajian Kadir 2008. Okey, seterusnya bagaimana kita melihat dari segi selain daripada itu, terdapat juga kajian-kajian daripada Husin, Ahmad Babijidi, Salami dan Abdul Rahman 2011 menyatakan kebanyakan latihan yang diberikan ataupun intervensi yang diberikan adalah berbentuk sehala,
yang tidak memberi banyak kesan terhadap pengembangan profesionalisme guru. Okey. Dan selain itu, banyak kursus ataupun kalau kita lihat sebelum-sebelum ini di bawah bahagian pendidikan guru, di bawah Institut Perguruan Guru Kampus, Institut Guru Malaysia membangunkan pelbagai kursus, memanggil guru-guru, memanggil warga pendidik untuk menyertai pelbagai kursus. Tetapi sebenarnya berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Marco Lunto pada 2007, walaupun intervensi yang pelbagai tetapi dia bukan satu medium untuk guru membagi kemahiran mereka, kerana apa yang disampaikan adalah tidak sampai kepada apa yang sebenarnya diperlukan oleh guru. Dan banyak lagi kajian-kajian yang menunjukkan bahawa perkara yang dibangunkan itu tidak mencapai pada hasrat yang dihasratkan. Jadi justru itu satu kajian dibuat oleh Rosli Talib bahawa keperluan guru bergerak secara bersendirian itu perlu diubah, yang mana guru perlu lebih cenderung kepada kerja dalam kumpulan ataupun lebih bersifat kolaboratif. Ini menurut kajian Rosli Talib dalam memastikan bahawa peningkatan profesionalisme guru itu dapat ditingkatkan melalui usaha kolaboratif tersebut. Selain itu, menurut satu dapatan daripada Zuraidah 2012 dapati bahawa dalam kajian yang dijalankan oleh Zuraidah 2012 tersebut, sekolah yang mengamalkan KPP berupaya meningkatkan prestasi dan telah menunjukkan perubahan budaya kerja dalam kalangan guru. Ini adalah merupakan satu dapatan. Jadi oleh itu kita melihat bahawa dalam penyataan masalah yang dijelaskan tadi, jadi bila kita kaitkan dengan KPP adalah merupakan satu gerak usaha yang boleh membantu menyelesaikan isu yang kita sebut tadi. Tapi bagaimana perkara itu dapat direalisasikan? Jadi kita lihat yang seterusnya. Seterusnya adalah saya menyentuh berkaitan dengan sedikit tentang literatur. 3 perkara yang kita akan lihat di dalam literatur, iaitu yang pertama tentang komiti pembelajaran profesional itu sendiri. Yang kedua, saya akan melihat berkaitan dengan teori, konsep dan model KPP itu. Dan yang ketiganya, kita akan melihat dari segi strategi pembangunan profesionalisme melalui KPP ini. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, komiti pembelajaran profesional ini adalah merupakan kalau menurut saya adalah merupakan satu amalan belajar, dan setiap guru perlu bertanggungjawab antara satu sama lain dalam menambahbaikkan terhadap kelemahan yang terdapat dalam komuniti. Ini menurut saya dah. Seterusnya, banyak-banyak kajian yang dijalankan, contohnya Bolang, Graham 2017, Drayton 2009 menunjukkan bahawa aktiviti kolaboratif yang dilaksanakan secara berterusan ini mampu meningkatkan pencapaian murid. Dan seterusnya lagi kalau kita lihat, tetapi walau bagaimanapun kejayaan melaksanakan berdasarkan dengan menggunakan aktiviti kolaboratif yang dilaksanakan dan KPP dilihat bahawa antara merupakan alternatif. Tetapi ada juga kajian-kajian yang mendapati bahawa terdapat kekangan dalam pelaksanaan KPP. Contohnya, dalam kajian Malani dan Gonza pada 2011, beranggapan bahawa ada guru yang beranggapan bahawa aktiviti kolaborasi ini membuatkan mereka membuang masa, mengabaikan tugas-tugas mereka. Jadi perkara inilah yang perlu dilihat. Ada kajian-kajian lain yang melihat bahawa dengan amalan KPP ini sebenarnya selain daripada itu, Pablo contohnya mendapati Larocco contohnya menyatakan bahawa guru tidak mempunyai sifat terbuka. Dia merasakan bahawa pelaksanaan KPP ini sukar untuk mendapat persetujuan daripada ahli kumpulan. Okay. Dan seterusnya kita lihat dari konteks yang lain, contohnya Steger 2011 menyatakan bahawa masalah akan timbul sekiranya guru masih melaksanakan kerja bersendirian tanpa melaksanakan amalan kolaboratif. Dan kajian itu juga turut disokong oleh Zuraidah pada tahun 2011 bahawa guru yang kurang menjadikan budaya berkongsi dengan rakan, bahawa kajian yang telah dilaksanakan di Malaysia, guru kurang menjadikan aktiviti kolaboratif ini sebagai satu budaya kerja di negara kita.
Okey, jadi ini adalah sedikit berkaitan dengan literatur-literatur dalam komuniti pembelajaran profesional. Dan seterusnya kita melihat sedikit tentang teori. Sebenarnya KPP ini datangnya daripada teori Seng, teori pembelajaran Seng yang mana tahun 1990. Dalam teori itu menggalakkan pembelajaran yang dilaksanakan secara berterusan. Yang mana organisasi tempat kerja satu organisasi pembelajaran. Yang mana kalau kita lihat selain daripada itu, kemudian dalam teori yang saya kemukakan ini, antara model yang boleh digunakan adalah model HOT pada tahun 1997 yang mana mengemukakan 5 dimensi dalam pelaksanaan KPP. Yang pertama, kepimpinan berkongsi dan menyokong, berkongsi nilai, matlamat, visi dan misi, pembelajaran secara kolektif dan aplikasi, perkongsian amalan personal dan sokongan persekitaran. Okey, dan berdasarkan kepada literatur ini, model-model teori ini, mungkin sedikit kita dapat gambaran berkaitan dengan bagaimana jika kajian yang ingin dilaksanakan daripada kemungkinan kita boleh menggunakan dimensi-dimensi yang terdapat dalam model ini sebagai satu kerangka dasar kita dalam pembangunan kajian seterusnya. Okey, seterusnya, bagaimanakah strategi pembangunan profesionalisme digunakan melalui pembelajaran profesional? Okey, kita melihat sedikit tentang strategi. Yang pertamanya, dari segi strategi pembangunan profesionalisme melalui komuniti ini, kita melihat daripada satu kajian dibuat oleh Filippo menyatakan bahawa program menjalankan pembangunan profesionalisme ini program yang dijalankan secara rasmi, sama ada di dalam ataupun di luar organisasi. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan pada literatur terdapat dipecahkan pembangunan profesional ini dibahagi kepada 3, iaitu yang pertamanya dianggap sebagai satu proses, pembangunan profesional ini sebagai satu produk, dan pembangunan profesional ini digabungkan antara proses dan produk. Ini merupakan berdasarkan rujukan kajian-kajian yang dibuat lepas. Dan manakala Amin Senin menyatakan terdapat beberapa prinsip utama dalam melaksanakan program pembangunan profesionalisme keguruan. Okey, yang mana kalau berdasarkan Amin Senin bahawa antaranya pembangunan profesionalisme keputusan ini dapat menghasilkan perubahan yang ketara kepada guru sekolah, kepada organisasi dan sebagainya. Seterusnya, kalau kita melihat dari segi Dufour di dalam telah menyatakan bahawa model KPP ini memerlukan satu perubahan dalam, dia menyatakan bahawa KPP ini mampu melaksanakan perubahan dalam proses pendidikan. Jadi melalui Dufour ini dia memperkenalkan satu model. Jadi Dufour ini memperkenalkan satu model komuniti yang mana dalam model tersebut dia menghasilkan 3 idea utama. Yang pertama, dalam pelaksanaan KPP perlu pastikan pelajar itu belajar. Yang keduanya, mewujudkan budaya kolaboratif dalam kalangan warga sekolah, dalam warga komuniti, dalam warga dalam ataupun luar organisasi. Yang ketiganya, dia fokus kepada pencapaian. Pencapaian siapa adalah pencapaian murid. Itu adalah merupakan literatur yang okey, kita ada makin bahasa yang sikit, dah tak banyak, jadi kita terus kepada perbincangan. Dalam kajian-kajian ataupun literatur yang kita telah bangunkan, bahawa kita mendapati isu berkaitan dengan pelaksanaan KPP di sekolah ini, yang berdasarkan literatur ini kita dapat lihat 3 perkara. Yang pertama, KPP dianggap mengganggu tugasan dan membuang masa. Yang keduanya, dia memberi satu guru lebih suka kerja secara sendirian. Yang ketiganya, kurang sokongan. Jadi berdasarkan kepada isu-isu yang dibangkitkan dalam literatur dan penyataan masalah kita, maka di sini ada 3 persoalan yang boleh membantu dalam penerusan kajian. Yang pertama, bagaimana kesediaan guru untuk melaksanakan amalan KPP. Yang kedua, bagaimana guru dapat mengubah budaya pengajaran sedia ada kepada amalan KPP. Dan yang ketiga adalah amalan KPP, bagaimanakah yang dikatakan tentang amalan KPP ini dapat meningkatkan kualiti guru. Perkara ini boleh dilihat dan boleh diteliti. Dan seterusnya, HOT dalam warga komuniti melaksanakan KPP sebagai sebuah organisasi dengan tujuan secara berterusan mampu meningkatkan pencapaian murid. Okey, semoga apa yang diharapkan model HOT boleh dijadikan sebagai satu kerangka
dalam menjawab persoalan-persoalan yang dinyatakan di atas. Okey, itu kita akan lihat itu yang seperti yang saya nyatakan tadi, bahawa penjelasan dengan literature, teori dan model yang digunakan mampu dalam menjawab isu dan soalan berkaitan perkara ini telah kita bincangkan, dan melalui kentasan ini model yang dipilih adalah model yang diperkenalkan hot seperti yang saya nyatakan tadi. Model hot ini yang menggunakan 5 dimensi yang saya yakin mampu merungkai persoalan-persoalan yang dinyatakan di atas, dan sebagai satu strategi dalam pembangunan profesionalisme. Okey, seterusnya kesimpulannya adalah kita melihat dari segi aspek yang pertama, kejayaan sebuah organisasi pendidikan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembangunan profesional sangat terkait dengan kualiti guru. Kalau kita berdasarkan kepada literatur berdekatan dengan dapatan-dapatan kajian yang lepas, kemudian KPP secara terancang dan berterusan berupaya membantu guru dalam pembangunan profesionalisme. Okey, itu adalah merupakan dapatan, dan kita lihat juga bagaimana KPM sangat meyakini bahawa amalan KPP itu mampu mencorakkan peningkatan dari segi aspek kualiti guru. Yang ketiga, KPP sebagai peningkatan profesionalisme guru dalam memastikan guru sentiasa kekal berkualiti, dan terakhir kajian ini boleh diterangkai dengan hubungan antara komuniti pembelajaran profesional, pembangunan profesionalisme dan kompetensi guru. Itu adalah merupakan kajian-kajian yang boleh diterangkai lagi sekiranya berdasarkan kepada literatur. Aspek-aspek ini boleh dilihat lagi di lecture. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja pembincangan daripada saya.